Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi Boll Bicara Minda. Okey. Pada hari ini aku nak share sikit berkenaan dengan soalan yang diterima daripada Facebook petang semalam. Ada satu pertanyaan ni daripada seorang user di Facebook. Dia bertanyakan tentang masih lagi berkenaan dengan Air-Sinar. Bukan fokus pada interim tapi fokus secara keseluruhan kepada Air-Sinar. Dia bertanyakan, betul ke kalau kata pengeluaran Air-Sinar ni diluluskan, nanti kita perlu bayar balik kepada pihak KWSP? Okey, jawapan dia ada dua. Yang pertama, tidak, dan yang kedua, ya, betul. Okey, yang pertama, tidak. Tidak ni adalah dia bukannya bayaran balik, tapi dia dipanggil sebagai ganti semula. Okay, kalau bayaran balik ni bunyi dia macam kita kena bayar balik secara tunai kepada pihak KWSP. Tapi tidak, dia dipanggil sebagai ganti semula. Okay. Dan jawapan yang kedua adalah ya. Okay. Ya tu bukan sebab dipanggil bayaran balik, tapi dia sebab ganti balik, dan kita perlu ganti balik segala wang yang telah diluluskan untuk pengeluaran Air-Sinar ni. Kita perlu ganti balik ke dalam akaun satu, yang mana daripada akaun satu kita dah tarik tadi, ada yang dapat RM10,000, ada yang dapat kurang daripada tu, ada yang dapat lebih. Jadi semua amount tu perlu diganti balik. Jawapan dia ya dan tidak. Ya, perlu diganti balik. Tidak bukan disebabkan oleh penggunaan perkataan yang salah, bukan bayar balik tapi perlu ganti balik. Okey. Persoalan yang kedua pula daripada persoalan yang pertama ni. Okey, yang kedua, dia orang tanya, bila nak diganti balik semula ni? Okey, bila nak diganti balik semula? Pergantian ni akan bermula apabila pemohon ataupun penerima Air-Sinar ni mula bekerja dan mencarum semula. Okey, ini bagi yang diberhentikan kerja dan sebagainya lah. Jadi bila dia orang mula bekerja dan mula mencarum semula, caruman dia orang ni akan digunakan untuk menggantikan balik dalam akaun satu tu. Okey, bagi yang contoh kategori 2 yang hilang pendapatan 30% ataupun yang tidak mencarum selama 2 bulan dan lebih. Jadi kalau kata misal katanya sekarang ni dia orang masih ada mencarum sebab dia orang hanya hilang pendapatan ataupun tidak, caruman tu tak ada pada tahun lepas, cuma for example untuk 3 atau 4 bulan, dan kemudian ada caruman balik. Jadi jika diorang ni layak mengikut kriteria Air-Sinar, diorang akan mendapat Air-Sinar ni RM10,000 dan sebagainya. Jadi pada bulan yang berikutnya tu caruman diorang tu akan digunakan untuk menggantikan balik duit yang telah dibayar dan digantikan balik untuk masukkan ke dalam akaun satu. Okey. Yang ketiga, macam mana kaedah gantian semula ni? Adakah kita perlu bayar secara tunai? Jawapan dia tidak. Kita tidak perlu bayar secara tunai. Okey, kaedah penggantian dia ada mudah. Apabila kita mula bekerja balik dan mencarum, ataupun jika kita masih bekerja dan ada caruman dan sebagainya. Jadi, kaedah penggantian dia ada mudah. For example, bulan ni permohonan kita diluluskan Air-Sinar, dan pembayaran interim dah dilakukan RM1,000, bulan depan akan dimasukkan secara bulanan. Jadi bagi yang dah bekerja ataupun yang ada caruman sebagainya, pada bulan hadapan juga, of course lah kita punya gaji akan ada potongan sebanyak, bagi yang tak tukar, sebanyak 11% lah. Okey, 11% caruman daripada pekerja dan 16% kalau tak salah caruman daripada pihak majikan. Okey, jadi 11% daripada caruman pekerja. For example, kalau kata pekerja tu bergaji sebanyak RM1,000. Okay, 11% bermakna caruman dia adalah RM110. RM110 kalau ikut pembahagian caruman biasa, 70% kepada akaun 1 dan 30% kepada akaun 2. Makna kata RM75 akan pergi pada akaun 1 dan RM30 akan pergi pada akaun 2. Namun disebabkan pencarum ni tadi dah menerima Air-Sinar, jadi RM110 daripada caruman 11% gaji dia tu, semuanya akan bulat-bulat pergi kepada akaun 1.
dia tak ada masuk dekat akaun 2. Semua akan masuk dekat akaun 1. Bulan depan potong 110 masuk akaun 1. Bulan 3 masuk 110, potong 110 masuk akaun 1. Bulan 4 dan seterusnya, sehinggalah mencapai nilai berapa yang kita dapat keluar masa Asinar. Kalau kata 10,000 sehingga selesai lah. Kalau perkiraan mudah, orang yang bergaji 1,000, potongan untuk caruman KWSP dia daripada pekerja adalah RM110. Jadi kalau tempoh dalam setahun, bermaksud caruman yang masuk dalam akaun 1 kesemuanya adalah RM1,320. Setahun RM1,320. Kita dapat 10,000 Asinar. Jadi anggaran lebih kurang, kalau 10 tahun dah 13,000, lebih kurang dalam 9 tahun lebih. 9 tahun lebih, kita punya caruman tu akan masuk ke dalam akaun 1. Sama juga bagi yang interim dan sebagainya, yang tak layak pun untuk kategori 2 ni. Tapi sebab dengar interim ni, siapa yang mohon dapat 1,000, dapat tu bukan dapat saja, dapat tu perlu diganti semula. Jadi bulan ni dah dapat interim, bulan hadapan caruman 100% akan masuk ke dalam akaun 1 sehingga cukup balik RM1,000. Tak ada kata, walaupun banyak bunyi-bunyi yang mengatakan caruman ni duit kita ni apa semua, tapi dia ada syarat dia. Sebab KWSP dia menguruskan kita punya caruman. Bila dia menguruskan, maksudnya kita pun bersetuju dengan terma masa kita mula-mula dapat kerja. Benda ni dah termaktub dalam akta dan sebagainya, terlalu complicated, terlalu sukar untuk dijelaskan. Jadi walaupun duit kita bila dah dimasukkan ke dalam caruman KWSP, bila dah dimasukkan dalam bank, urusan untuk pengeluaran dan sebagainya bukannya mudah. Dia perlu melalui akta, SOP dan sebagainya lah, ikut dia punya prosedur asas tu. Jadi tak boleh lah nak kata, ni duit aku kerja, aku mencarum, jadi dah berkelak 10,000 ni kenapa nak kena ganti balik. Tidak, kita punya terma dan syarat untuk pengeluaran Asinar ni adalah sedemikian rupa, perlu diganti semula. Ada yang mungkin bertanya, macam dia bila dengar perlu ganti semula ni macam takut. Tapi sebenarnya benda ni ikut kepada keperluan. Kalau kita ada keperluan perlu menggunakan, mohonlah. Dan bila mohon tu tengok juga, dia tidak kata semestinya kita kena berkelak 10,000 dan lebih. Kalau kita sekarang ni dah mula bekerja, jadi untuk membantu sikit permulaan hidup, mengurangkan sikit beban belanjawan harian apa semua, mohonlah, mintalah mungkin dalam lingkungan 2 hingga 3,000. Sekurang-kurangnya caruman yang untuk menggantikan balik tu tidaklah mengambil masa yang terlalu lama. Mungkin dalam setahun dah boleh selesai. Selepas tahun tu, caruman kita sebagai pekerja ni akan dibahagikan semula kepada 70% akaun 1 dan juga 30% akaun 2. Kesan dia bagi yang mengeluarkan Asinar ni, kesan dia adalah bila dia diganti semula masuk pada akaun 1, kesan dia bila kita, contoh kita nak buat pengeluaran yang di bawah akaun 2, pengeluaran untuk pembelian rumah, pengurangan pinjaman rumah, penguruman bayaran pokok pinjaman rumah, untuk kesihatan, pendidikan, lagi ada beberapa lagi, kalau tak salah dah ada dekat lebih 10 macam tu. Jadi bila kita sampai satu masa, kalau kata 10 tahun esok nak beli rumah, contoh lah kan. Jadi bila 10 tahun esok nak beli rumah, disebabkan sekarang ni caruman kita semua masuk pada akaun 1. Jadi bila kita nak beli rumah tu, bila kita tengok pasal apa akaun 2 aku ni tak bergerak daripada Januari 2021, 10 tahun je katalah Januari 2031, kenapa ni tak bergerak? Duk ada contoh 100, 200 macam tu. Dengan Lestari pun kita keluarkan dan sebagainya lah. Jadi kata, kenapa macam ni saja? Kenapa tak ada ni? Macam mana aku nak beli rumah? Itu adalah kesan, antara kesan-kesan ni lah. Sebab akaun 1 ni dia memang kalau ikutkan dalam akta dia memang tidak boleh dikeluarkan lah. Macam dalam kes sekarang ni mendapat kelulusan khas dan sebagainya. Jadi kesan dia bila kita nak menggunakan akaun 2 tu di kemudian hari, yang mana dalam akaun 2 kita tu tak ada caruman yang masuk sebab semuanya diguna untuk menggantikan pada akaun 1.
Jadi pada yang mungkin yang masih macam ternanti-nanti kelulusan dan sebagainya, marah, kalau betul memerlukan, teruskan. InsyaAllah ada rezeki di tempat lain yang mungkin boleh mengganti kita pada masa akan datang. Tapi kalau kata bagi yang orang kata terjejas 2020, tapi 2021 ni Alhamdulillah keadaan dah bertambah baik, mungkin boleh difikirkan semula. Sebab hari ni kita dah tak terjejas, tapi kita ambil duit tu sebab kita rasa kita nak guna untuk benda-benda lain yang penting tetapi masih boleh dipertimbangkan. Jadi kalau kita keluarkan sekarang, kesan esok bila diganti balik ni, bila kita nak pakai nanti, nak beli rumah dan sebagainya di masa hadapan kan, kesan dia di situ. Kita nak beli rumah 200,000, dia nak 10%, 20,000. 20,000 duit dalam akaun 2 tak sampai ber 20,000 sebab semua cadangan masuk dalam akaun 1. Itu antara kesan dia yang sangat jelas lah. Alang-alang bercerita sikit tentang pengeluaran Asina ni, nak sebut sikit tentang teori warna-warna. Teori warna ni yang banyak dibincangkan dalam Facebook. Jadi warna biru ni lulus interim ni macam ni, warna ungu ni macam ni, warna hijau lulus, warna oren, warna merah ni macam ni. Sebenarnya warna ni dia tidak melambangkan apa-apa. Kalau kita cari sendiri pun kebanyakan adalah benda yang diviralkan sahaja, dan ada juga blog-blog yang exaggerate, maksudnya menokok tambah dan memperbesarkan. Contoh dia kata, kalau kata macam warna ungu tak silap, warna ungu ni macam takkan dapat Asina dan interim pun tak dapat, sedangkan KWSP dah kata mohon saja dapat interim. Okey, biru ni cuma dia adalah salah satu kaedah pemprosesan dia, itu saja. Cuma daripada keempat dan atau kelima warna ni yang ada ni, yang duk viral, yang duk berkitar dalam sosial media ni, yang pasti satu je, warna hijau. Warna hijau tu lulus, itu memang confirm. Selain daripada tu tak ada orang kata warna ungu ni dia akan jadi gagal, warna biru ni dia akan jadi lulus. Ada aja yang tak memenuhi kriteria pun mohon, sebab sekadar nak berkelakkan, nak dapatkan RM1,000, dan dia punya status permohonan bila disemak, walaupun dia pemohon pada beberapa belas hari bulan dan sekarang masih biru. Biru ni diviralkan kata akan dapat, tak memenuhi kriteria, macam mana boleh dapat? Jadi saya ada banyak yang duk mesej saya secara personal dalam Facebook, dalam ruangan komen, email dan sebagainya. Banyak je yang tak memenuhi kriteria tetapi memohon semata-mata sebab nak interim RM1,000. Dia pun nak guna untuk apa tu kita nak komen lah kan. Dan juga status color mereka ni berwarna biru. Jadi kalau ikut kelayakan mereka ni memang takkan layak, tapi mereka ni berwarna biru, yang diviralkan biru ni adalah golongan yang akan lulus. Wallahualam. Tapi kalau ikut memang mereka tidak menepati kriteria. Kalau kata KWSP nak menggunakan budi bicara pun, saya pun tak boleh nak komen apa. Tapi yang macam saya ada dapat feedback daripada rakan-rakan dan netizen sebagainya, macam mana mereka upload dokumen. Mereka upload dokumen bulan 2, mereka upload dokumen bulan 12, slip gaji, dua-dua gaji yang sama. Maksudnya tak ada pengurangan, 1% pun tak ada. Apa-apa tak ada. Dokumen sokongan pun tak ada apa-apa. Ada setengah tu dia upload dokumen sokongan dalam bentuk A4 ni, dia hanya buat nota ringkas. Saya cuba untuk keluar ni sebab saya perlu nak bayar hutang, saya nak settle credit card dan macam tu. Ramai. Dan dia punya color sekarang masih biru, interim pun dia dapat. Jadi di mana logik dia yang duk viral ni, yang color benda-benda macam ni melambangkan kelulusan, kegagalan dan sebagainya. Sebab benda tu kita pun tak tahu. EPF pun tengah duk proses lagi. Jadi saya harap benda-benda teori-teori warna ni janganlah kita duk, orang kata apa, duk bangkitkan. Kesian dekat orang yang betul-betul memerlukan ni. Depa bila depa terdengar benda-benda macam ni, duk tunggu. Dah lah tunggu, interim pun tak masuk lagi sebab sampai 1 bulan kan, duk 7 hari daripada 26 bulan. Interim pun tak masuk lagi. Susah hati ni. Ada duk mesej susah hati, berapa hari dah tunggu tak dapat. Kelulusan pun tak tahu, warna duk colour purple, bukan colour biru lagi. Tidur malam pun tak boleh.
bergaduh laki bini dan sebagainya. Jadi kita ni yang tak tahu hujung pangkal, jangan duk buat cerita color ni macam ni, macam tu, macam ni. Kesian kat orang, buat nayang kat orang ni. Biar mereka ni hidup dengan tenang dan insyaAllah mereka yang layak ni akan dapat. Bukan sebab color tapi sebab mereka memang layak dapat. Jangan kita duk sebarkan benda-benda yang negatif ni. Berhati-hati. Jangan juga duk kata tak upload dokumen apa, tak dapat. Kadang-kadang kesian dalam tempoh PKP ni nak dapatkan slip gaji, aku yang bersumpah semua pun pergerakan terhad 10 km. Ada juga pejabat tutup dan sebagainya. Kita duk cakap macam ni, orang duk stres. Jangan duk buat benda-benda yang, ataupun duk cakap benda-benda yang tak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Okey. So itu saja perkongsian pada hari ini. Yang pertama tentang gantian balik Aisina, yang kedua tentang teori warna dalam permohonan Aisina. Harap semua jelas, jangan teruskan kontroversi, tunggu saja kelulusan, apa yang perlu ikut saja arahan pada pihak KWSP. Okey, itu saja untuk hari ini. Berjumpa lagi di sesi yang lain. Kita tengok pula apa perkongsian kita yang seterusnya, bergantung pada keadaan semasa ke semasa. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.